Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, terima kasih. Pelajar semua boleh duduk. Okey, alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk sambung PDPC kita. Okey, hari ini Ustazah akan masuk bab fiqh. Okey, untuk hari ini kita akan belajar bahagian fiqh ya. Okey. Okey, cuba pelajar kena tengok. Okey, apa yang kata nampak dekat gambar ni? Okey, cepat. Siapa nak jawab? Tolong jawab seorang. Siapa nak, apa yang awak nampak? Cuba bangun cepat. Okey, Amsyah, cuba Amsyah. Gambar apa yang awak nampak kat depan? Okey, ambil wudu. Okey, terima kasih Amsyah. Okey, gambar yang kedua. Okey, cuba tengok. Gambar apa kat depan? Jawablah. Okey, gambar seorang ibu sedang membasuh pakaian bersama dengan anaknya. Okey, baik. Terima kasih juga. Okey, gambar yang ketiga. Okey, sekarang awak nampak kat depan ni gambar sedang bertayamum. Okey, seterusnya gambar yang terakhir. Gambar apa? Cepat. Gambar? Okey, seorang kanak-kanak sedang mandi. Okey, awak tahu dah apa tujuan Ustazah tunjuk semua gambar-gambar ini kepada awak semua? Okey, tahu tak? Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk at-taharah. Bersesuaian dengan gambar yang Ustazah tunjuk kepada awak sebentar tadi, iaitu gambar berwuduk, gambar tayamum. Okey, sedang membasuh dah, gambar membasuh pakaian. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk bersuci. Pernah belajar ke sebelum ni tajuk bersuci? Pernah tak? Kat sekolah rendah. Okey. Okey, tajuk taharah iaitu tajuk bersuci. Okey, mula-mula kita akan tengok maksud bersuci. Apakah yang dimaksudkan dengan bersuci dari segi bahasa? Okey, baik. Maksud bersuci dari segi bahasa ialah an-nazafatu wa takhallus minal adnasi. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Maksud bersuci dari sudut bahasa an-nazafatu wa takhallus minal adnas, iaitu yang memberi maksud membersih dan menghilangkan segala kekotoran. Okey, boleh belajar? Boleh? Okey, baik. Seterusnya kita tengok maksud bersuci menurut istilah. Maksud bersuci menurut istilah pula ialah fi'lu ma tustibahu bihi as-salat wa ma fi ma'naha kal wudu' wat tayammum wal ghusli wa izalah an-najasa mina as-saub wal badani wal makan. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya ialah perbuatan
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, maksudnya ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Okey. Seterusnya kita tengok pula bahagian hukum bersuci. Okey, boleh nampak pelajar semua? Okey, hukum bersuci terbahagi kepada dua bahagian. Okey, hukum bersuci terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama iaitu at-taharah bi raf'i al-hadasi. At-taharatu bi raf'i al-hadasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan at-taharah bi raf'i al-hadasi? Okey, at-taharah maksudnya bersuci. Okey, bersuci dengan mengangkat hadas. Okey, bersuci dengan mengangkat hadas. Okey, hukumnya adalah wajib. Okey, hukumnya adalah wajib untuk ibadat khusus. Seperti apa? Hukumnya wajib untuk ibadat khusus seperti berwuduk untuk solat dan untuk tawaf. Okey, apa hukum kita solat tanpa mengambil wuduk? Sah atau tak sah sembahyang kita? Okey, sudah tentu tidak sah. Jadi, hukum mengangkat hadas bagi ibadat khusus seperti solat, seperti tawaf adalah wajib. Okey. Seterusnya kita tengok bersuci dengan mengangkat hadas. Hukum sunat untuk ibadat umum seperti kita berwuduk untuk berzikir. Okey, ambil wuduk sebelum berzikir. Okey, dan ambil wuduk juga sebelum masuk tidur. Okey, apa hukumnya kat situ? Sunat. Kalau untuk ibadat yang khusus, maka hukumnya adalah wajib. Okey, untuk ibadat umum seperti berwuduk untuk zikir, berwuduk untuk tidur, hukumnya adalah sunat. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok hukum bersuci yang kedua, iaitu at-taharah bi izalah an-najasah. At-taharatu bi izalah an-najasah. Okey, apa maksud tadi at-taharah? Bersuci. Apa maksud taharah? Sekali lagi kelas. Bersuci. Bagus. Okey. Bersuci untuk menghilangkan najis. Izalah tu maksudnya ialah menghilangkan ataupun membuang. Menghilangkan ataupun membuang najis. Okey, contoh pada pakaian kita ada najis. Pakaian yang ada najis kita bawa solat. Apa terjadi pada solat kita? Sah ataupun tidak? Sah ataupun batal. Sebab apa? Kerana pakaian yang kita guna untuk solat tadi ada najis. Okey, jadi hukum menyucikan pakaian, hukum menyucikan badan, hukum menyucikan tempat daripada najis adalah wajib. Ke atas apa? Hukumnya adalah wajib ke atas muslim. Boleh? Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh. Seterusnya kita tengok adawatu at-taharah. Okey. Ini adalah alat-alat untuk digunakan untuk bersuci. Okey, ada 4 alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Okey, cuba pelajar tengok. Yang pertama ialah al-ma'u
mengambil wudu, maka diganti dengan tayamum. Okey, seterusnya yang ketiga, alat bersuci yang ketiga ialah al-hajaru. Iaitu al-hajar ni maksudnya ialah batu. Okey, pelajar boleh nampak tak gambar tu? Nampak kan? Okey, batu ataupun seumpama dengannya. Selain batu, banyak lagi barang benda-benda yang kita boleh guna untuk beristinja. Antaranya ialah seperti kayu, seperti daun kering, kertas, benda-benda yang bersifat kesat. Okey, semua benda-benda yang boleh menghakis najis tersebut. Itu benda-benda kesat lah. Banyak lagi antaranya contoh-contoh selain daripada batu. Okey, seterusnya yang keempat ialah al-asya'u an-nazi'ah. Al-asya' an-nazi'ah, iaitu bahan-bahan yang menghakis. Seperti kalau nampak gambar apa ni? Garam. Garam pun boleh, ataupun kita panggil batu tawar. Sama juga garam pun kita guna untuk boleh juga digunakan untuk bersuci, untuk alat-alat untuk menyucikan benda-benda tertentu. Okey, boleh faham setakat ni? Okey. Jadi kelas sekali lagi Ustaz tanya, okey, alat-alat bersuci ada berapa? Ada 4. Okey, cuba sebutkan yang pertama. Air mutlak. Okey, yang pertama air mutlak. Okey, yang kedua Tanah untuk tayamum. okey, bagus. Yang ketiga Batu atau seumpamanya seperti kayu. okey, bagus. Dan yang keempat Bahan-bahan yang menghakis seperti kawas dan garam. okey, jadi antara keempat-empat ni semuanya kita boleh gunakan untuk bersuci. Okey, baik, seterusnya. Ini kita tengok antaranya tadi. Kesinambungan gambar raja yang saya tunjuk tadi, ini di antaranya batu, air mutlak yang kita berwuduk menggunakan air paip, air mutlak, tisu pun boleh digunakan untuk istinja, kulit kayu, daun kering. Okey, itu di antara alat-alat istinja. Okey, sekarang kita tengok air mutlak. Okey, air mutlak terbahagi kepada 7 bahagian. Air mutlak terbahagi kepada 7 bahagian. Yang pertama, air embun. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, air salji. Seterusnya, keempat, air mata air. Yang kelima, air laut. Yang keenam, air perigi. Dan yang ketujuh, air sungai. Kesemua ataupun ketujuh-tujuh air mutlak ini kita boleh gunakan untuk apa? Untuk bersuci. Okey, sama ada nak menggunakan, ada air hujan untuk mengangkat wudu, air salji, air mata air. Air mata air, air mana? Air mata air. Siapa tahu air mata air? Air yang keluar daripada tanah. Biasa kalau kita menggali telaga perigi, akan keluar air mata air kat dasar, kat bawah tanah. Okey, seterusnya
kopi. Apabila dah dicampur dengan bahan lain, okey, air tersebut kita panggil dinamakan al-ma'u al-mutaghayyir, iaitu air yang telah berubah sifatnya. Okey, air. Contohnya air kopi, air Milo yang kita minum. Okey, air teh. Boleh tak kita gunakan untuk bersuci? Boleh tak kita guna untuk ambil wuduk? Boleh? Tak boleh. Okey, baik. Seterusnya yang kelima ialah al-ma'u al-mutanajjisu. Al-ma' al-mutanajjisu, iaitu air yang bernajis. Sama ada air tersebut terkena najis ataupun termasuk najis. Contoh, air yang awak tadah kat dalam baldi dalam bilik air, okey, tiba-tiba termasuk najis kat dalam. Jika tidak sampai 2 kolah, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci dah. Okey, seterusnya kita tengok dah. Aqsamul miyah tadi Ustazah Pula sekali lagi terbahagi kepada berapa kelas? 5. Ada berapa kelas? 5. Ada 5. Okey, cuba sebut satu. Siapa nak tolong baca satu? Boleh? Cuba. Satu, baca yang pertama. Okey, Arif nak cuba. Okey, yang pertama air mutlak. Okey, bagus Arif. Duduk. Yang kedua, siapa nak cuba baca yang kedua? Boleh angkat tangan. Cuba. Okey. Air terdedas panas matahari. Air yang terdedas panas matahari. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga air yang telah digunakan. Okey, dan yang keempat. Okey, cuba. Kakak ni cuba. Okey, cuba air yang keempat. Okey, air yang berubah sifatnya. Okey, dan yang kelima. Okey, bagus. Air yang bercampur dengan najis ataupun air yang bernajis. Okey, boleh faham tak pelajaran kita hari ini? Boleh kelas? Boleh. Okey, jika boleh, Ustazah ada 3 soalan. Okey, yang pertama. 3 soalan. Soalan yang pertama ialah, okey, ada berapa jenis alat-alat untuk bersuci? Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, bagus Amsyah. Air mutlak, tanah tayamum, Okey. batu atau seumpama. Okey, ada 4. Contoh air mutlak. Okey, lagi kelas. Tanah untuk bertayamum, batu dan bahan-bahan yang menghakis. Okey, bagus. Seterusnya, soalan yang kedua. Berapakah hukum bersuci? Okey. Hukum bersuci ada 2. Yang pertama, bersuci dengan mengangkat hadas. Okey, apa hukum bersuci dengan mengangkat hadas? Okey. Apa hukum bersuci dengan mengangkat hadas? Hukumnya wajib untuk ibadah. Okey, bagus. Terima kasih Nani. Yang kedua. Okey. Hukum bersuci yang kedua. Siapa nak cuba jawab? Hukum bersuci yang kedua. Okey. Yang kedua, bersuci untuk menghilangkan najis. Okey, bersuci untuk menghilangkan najis. Okey kelas, terima kasih Nisa. Okey kelas, apa hukum bersuci
pada badan ataupun pada tempat. Okey, hukumnya adalah wajib. Okey, bagus. Okey, jadi untuk sebagai latihan pengukuhan, ustazah mahu anak-anak semua menjawab soalan untuk tajuk taharah dalam buku kerja yang bertajuk taharah dalam buku kerja muka surat 5 hingga muka surat 7. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, jadi untuk hari ini kita tamat PDP